DAP. Bila jumpa saudara Hamzah, sebelum saudara Hamzah masuk join Bersatu pun minta suruh tolong dia kerana dia ada masalah dengan DAP. Dan di celah-celah tu juga dia kata dia tak boleh terima Anwar Ibrahim. Walaupun diperintah oleh seorang yang ada pengalaman 22 tahun, akhirnya hanya 22 bulan untuk gagal. Pengalaman 22 tahun, tapi hanya mengambil masa 22 bulan untuk gagal. Masih orang yang sama. Boleh bertahan 22 tahun, tapi akhirnya hanya 22 bulan. Gagal mempertahankan satu formula politik baru yang diacu-acu dan dicoba-coba. Maka malam ini saya nak kisahkan apa benda yang berlaku di belakang tabir pada waktu itu yang menjadikan kita berada lima di hadapan ini. Apa antara perkara yang belum pernah diceritakan sebelum daripada ini? Mungkin boleh saya ceritakan sedikit, melengkapkan sebahagian pada cerita yang diberitahu oleh Setiausaha Agung PAS dan Setiausaha Agung PPBM. Tuan-tuan, apabila terbentuk Kerajaan Pakatan Harapan, kita lihat agenda rakyat yang dijanjikan tak dapat dilaksanakan. Kata Mahathir, dalam kerajaannya ada orang yang berfikiran terlalu sosialis. Saya tak nampak Timbalan Menteri Kesihatan pakai kopiah. Minta maaf tak sebut nama tadi. Kata Dr. Mahathir, dalam kerajaan pimpinan beliau terlalu banyak orang yang membawa ideologi sosialis. Dr. Mahathir juga kata dalam kerajaannya terlalu banyak janji yang memang tak boleh dibuat. Dr. Mahathir juga lah yang berkata kepada kami, termasuk kepada Hamzah, bahawasanya DAP ini tidak boleh diberi muka sebab melampau-lampau dalam kerajaan. Saya tak tahu, saya tak pernah berkawan dengan DAP. Saudara Rina, saudara Hamzah mungkin pernah duduk sekali mengesahkan. Tapi saya kata di depan-depan seluruh Malaysia dengar, Dr. Mahathir bila jumpa orang UMNO dia kutuk DAP. Bila jumpa saudara Hamzah, sebelum saudara Hamzah masuk join Bersatu pun minta suruh tolong dia kerana dia ada masalah dengan DAP. Dan di celah-celah tu juga dia kata dia tak boleh terima Anwar Ibrahim. Itu hadis yang paling lama sejak dulu lagi. Jadi dalam Malaysia ada dua, dia Anwar. Satu Anwar yang Mahathir boleh terima, Anwar Musa. Satu lagi Anwar Ibrahim. Di belakang tabir, orang-orang kanan, saudara Rina mungkin tahu, orang-orang kuat parti PPBM membuat gesaan, Mahathir cukup 2 tahun, tolong jangan bagi pada Anwar Ibrahim. Kita duduk belah luar, kita dengar je lah. Timur Gerakan nak suruh Dr. Mahathir pegang sampai habis musim. PAH pun setuju. Saya kira PAH pun nak bawa usul dalam parlimen supaya Perdana Menteri ini kekalah untuk sampai ujung tahun. Yang kita dalam UMNO pula ada was-was, nak sokong tak sokong. Nak sokong ke tidak hingga cukup ujung tahun. Tapi kawan kita PAS dah bersedia nak bawa usul dalam parlimen. Masalahnya apa? Nak cuba menyelesaikan masalah dalam kerajaan yang tak berprestasi. Sebab kita rasa kalau bagi kepada Anwar Ibrahim, tengah-tengah penggal lagi ranap. Tak boleh tak jadi ketua negara yang main serba boleh. Liberalis. Nak pimpin negara Malaysia ini tidak boleh. Liberalis. Tak boleh, jadi semua boleh. Misi daripada orang yang jelas, tegas, Islam ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh ahli sunnah wal liberal, tak boleh. Dan rekod-rekod pentadbiran yang lain dalam UMNO pun rasa both are the devils. Anwar is a devil. Pada kita Tun Mahathir juga is a devil. Between the two devils, we have to support one devil to be the Prime Minister. Akhirnya kita sependapat dengan PAS.
kita kena sokong Dr. Mahathir. Masalah kerajaan yang gagal. Tapi oleh kerana bila kerajaan gagal, rakyat susah. Budak universiti nak tunggu bayaran tak dapat, basah tak sempurna, peneroka Felda teraniaya, harga barang tak jadi murah, segala apa janji semua hancur ke laut. Walaupun Muafakat Nasional dan UMNO menang pilihan raya demi pilihan raya kecil, tapi sekadar kita menang pilihan raya kecil, masalah kerajaan tak boleh kita nak tangguh-tangguhkan. Lalu Muafakat Nasional, UMNO dan PAS setuju. Setuju untuk apa? Bukan setuju untuk jadi kerajaan. Baru setuju nak kekalkan Mahathir jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, cara mana nak suruh Mahathir kekal jadi Perdana Menteri ni antara lain, saya lah antara orang yang buat akta kerja. Ini malah ini baru dah buka. Hamzah tak tahu. Bermesyuarat kami 4-5 mata saja di hotel di PWTC itu. Betang cari hitam putih idea macam mana cara nak nyokong Dr. Mahathir. Tak ada kena-mena soal dah ambil alih kerajaan lagi tu. Bersetuju dulu sokong Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri. Lepas tu kalau DAP fikir tak sokong, maka Mahathir tak cukup bilangan. Maka kita terpaksa buat keputusan bukan sokong pada mulut sahaja. Kita pun mengutiplah SD. Datuk Taki Yudin kutip belah pihak PAS. Saya atas arahan Datuk Zahid kutip belah bagi pihak UMNO. Tuan-tuan ingat mudah nak mengutip SD daripada UMNO nak sokong Mahathir? Tuan-tuan, sebahagiannya naik turun mahkamah diseret oleh Mahathir. Tidak sikit ahli parlimen yang sedang melalui mahkamah atas arahan Dr. Mahathir. Sekarang nak suruh sokong Mahathir. Saya sebagai seorang agung kena kutip SD daripada Dato' Najib. Nak kena ambil SD daripada Tengku Razali Hamzah yang sudah lama berseteru dengan Dr. Mahathir. Tapi kita tidak fikir soal peribadi. Kita fikir waktu itu setuju. Dan siap terhimpunlah kita punya SD. Waktu tu kami duduk berhimpun dengan PAS di Janda Baik atas bukit. Duk berhubunglah belah sana Saudara Hamzah dan beberapa orang kawan-kawan menyusun, mengatur. Dia pun bukan cerita habis, kita pun dapat sikit-sikit cerita apa rancangan sebenar. Saya tak tahulah, orang sebut Sheraton Move. Kita tak tahu pun ada rancangan jumpa Sheraton. Saya duduk Janda Baik malam tu. Orang kata berhimpun di Sheraton. Saya pun pergi pinga-pinga. Tak tahu apa-apa. Kalau dia pergi kata kita merancang Sheraton Move, we are not part of it. Orang panggil pergi, kita pergi. Kita dah siap SD. SD-nya ialah nak sokong Mahathir terus kekal. Kalau PH punya orang tak sokong, maka SD, UMNO dan PAS akan mencukupkan nombor bagi mengekalkan Mahathir sebagai Perdana Menteri. Itu yang berlaku. Tak ada dalam buku Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri ni. Pagi itu turun pada bukit Janda Baik, turun berunding, pergi ke rumah Dr. Mahathir. Reka cerita dapat berita hari dah nak pergi menghadap istana lah. Dapat pula berita kata, Mahathir letak jawatan. Tak ada dalam skrip kami Mahathir letak jawatan. Dalam Bersatu saya tak tahu. Kita kutip SD untuk dia kekal jadi Perdana Menteri walaupun dia bukan berada bersama kita. Apa berlaku? Wallahualam saya tak boleh explain apa berlaku dalam Bersatu. Tapi kami dan PAS, SD kami siap tulis nama. Bukan setakat sokong, tulis nama kami menyokong Dr. Mahathir untuk sebagai Perdana Menteri. Pagi hari nak pergi menghadap, tengok-tengok SD tak laku. Tak laku sebab batang tubuh kata dia dah letak jawatan. Reka ceritanya. Macam mana? Nak menghadap pukul 10 ke pukul 11? Tu petang. Kami PAS dengan UMNO berhimpun di PWTC. Kita ni nak pergi macam mana? SD letak laku. Last kali PAS dengan UMNO buat keputusan, kita akan menghadap, sembah pada Agong,
UMNO dan PAS Muafakat Nasional minta bubar parlimen, tak ada calon. Sebab dalam masa 2 jam nak kena buat keputusan. Menghadap dah kena pergi menghadap. Bawa SD tak laku. Sebab Badan Tubuh kata dia dah letak jabatan, tak nak jadi Perdana Menteri. Maka pergilah menghadap kami semua seorang demi seorang. Tulis atas kertas, sembah pada Tuanku Agong. Bagi pihak UMNO, bagi pihak PAS, kita buat keputusan minta bubar parlimen, buat pilihan raya. Lepas dah habis semua menghadap, dapat berita yang jumlah UMNO dan PAS suruh bubar pun tak cukup separuh. Yang sokong Mahathir lagilah sikit. Yang sokong Anwar Ibrahim pun juga sikit. Semua sekali tak cukup separuh. Lepas tu dapat pula berita Agong akan panggil pusingan kedua. Sesagung berlega ni. Turut arahan Presiden. Presiden kata tak. Pada Datuk Zahid juga dihubungi. Boleh tak kita bincang supaya kita bawa nama Tan Sri Muhyiddin dalam pusingan yang kedua tu. Nak seorang ganti Tun Mahathir. Nak kena bawa SD lain pula. UMNO pilihan kalau boleh nak bubar, biar rakyat yang tentukan. Tapi dah Agong tak bubar, apa pilihan selanjutnya? Pilihan selanjutnya ialah takkan negara nak kekal dengan nak pakai Perdana Menteri interim. Campur tolak dah bincang-bincang. Bukan 100% setuju, tapi 90% setuju. Buat SD baru, bubuh nama Tan Sri Muhyiddin. Sebagai Sesat Agung, panggil lagi ahli-ahli Parlimen UMNO. Berimpullah dekat Riverside tu. Duduk kat situ, panggil pula seorang-seorang, sign pula lagi satu SD. Nak pergi menghadap kali yang kedua. Datuk Sri Hamzah tahulah apa jadi, Datuk Taqiyuddin tahulah apa jadi, kita yang menyusun. Duduk tak duduk, Mahathir buat pengumuman, dia sanggup pula jadi calon Perdana Menteri. Sudah. Mula letak tak nak. Kita pun suruh bubar. Tak bubar, kita pun setuju berpakat nak angkat Tan Sri Muhyiddin. Bila kita kata nak angkat Tan Sri Muhyiddin, dia kata dia pula nak jadi calon pula dah. Sudah. Kita ada 2 SD ni. Kita hitung-hitung semua sekali sepatutnya sepakat, termasuklah warisan. Hitung-hitung banyak jugalah jumlahnya. Lepas bayar subuh pagi saya baca teks. Datuk Taki pun beri makluman. Tun Mahathir berkempen dah pula dah. Dia nak jadi calon juga, suruh sokong dia. Nak pergi menghadap pukul 10, pukul 11. Pagi pukul 8 berharaplah kami pergi rumah Tan Sri Muhyiddin. Bilang SD. Tak apa ya Tuan Hamzah, saya cerita detail sikit. Bila SD, setelah nak kena tunggu sana, nak tunggu sini, hitung-hitung ada 114 ke 115. Kita kata jom, start kereta, mari kita pergi menghadap. Ada pergi yang menghadap pakai baju batik. Ada yang menghadap ada memang pakai suit dah siap-siap. Ada yang menghadap pakai terkolok Sabah. Masing-masing pergi menghadap ke istana, bawa kertas yang cukup. Yang Tan Sri Muhyiddin sudah ada lebih daripada separuh yang menyokong dia jadi Perdana Menteri. Adalah kerana kita merasakan soal sentimen, soal peribadi, soal perasaan sudah jatuh nombor 2. Soalnya adalah negara mesti diselamatkan. Negara perlu ada nakhoda. Kerosakan yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan tidak boleh dibiarkan, dia mesti dibaiki. Yang tahu kerosakan itu adalah sahabat-sahabat yang lain daripada Pakatan Harapan, ada daripada PKR, di bawah Saudara Azmin, daripada Bersatu dan sebagainya. Maka ketepi soal sentimen. Kembali kepada ayat tadi. Kita dah lemah kerana kita berpecah belah, maka lupakan benda-benda furuk, benda-benda rantik, lihat kepada benda-benda besar. Bagaimana negara ini perlu segera diselamatkan. Maka UMNO dan PAS yang telah bergabung bersedia membentuk gabungan yang lebih besar. Maka terjadilah apa yang sedang terjadi sekarang ini.